Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Sulaiman pernah ditanya tentang makna sabar. Dia menjawab, demi Allah, kami tidak bersabar terhadap apa yang kami cintai. Maka bagaimana kami bersabar terhadap apa yang kami benci? Menurut Zunnun al-Misri, yang dimaksudkan sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan. Bersikap tenang ketika menelan pahitnya cubaan dan menampakkan sikap kaya dengan menyembunyikan kemiskinan atau kefakiran di medan kehidupan. Menurut Imam Ibn Atta', yang dimaksudkan sabar adalah tertimpa cubaan dengan tetap berperilaku yang baik. Menurut satu pendapat ulama' yang lain, yang dimaksudkan dengan sabar adalah orang yang sangat sabar, iaitu orang yang mengembalikan pada dirinya sendiri terhadap sesuatu yang dibenci ketika menghadapi serangan, yakni ujian. Menurut sebahagian ulama', yang dimaksudkan sabar adalah tertimpa cubaan dengan tetap bersikap baik dalam pergaulan sebagaimana keadaan sihat dan keadaan selamat. Mereka juga berpendapat, para ulama', sebaik-baik pembalasannya akan melebihinya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Menurut Amru bin Uthman, yang dimaksudkan sabar adalah tetap bersama Allah Ta'ala, menerima cubaan Allah dengan lapang dada dan senang hati. Menurut Ibrahim Al-Khawwas, yang dimaksudkan sabar adalah konsisten terhadap hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Menurut Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, kesabaran orang-orang yang cinta pada Allah lebih kuat daripada kesabaran orang yang zuhud. Alangkah mengagumkan bagaimana mereka bersabar. Hal ini diungkapkan oleh ulama dalam syair. Sabar akan menghiasi dengan keindahan di seluruh tanah air. Sabar tidak akan menghiasi dengan keindahan kecuali hanya tertuju kepadamu. Menurut Ruwayyim, yang dimaksudkan sabar adalah meninggalkan keluhan. Menurut Zunnun al-Misri, yang dimaksudkan sabar adalah memohon pertolongan Allah Ta'ala. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan sabar seperti namanya. Telah bersyair kepadaku Syekh Abu Abdul Rahman, telah bersyair kepadaku Abu Bakar Ar-Razi, telah bersyair kepadaku Ibn Atta' pada dirinya sendiri. Saya akan sabar agar engkau redha, agar engkau rela. Saya lenyapkan rasa keluh kesah agar engkau pun juga rela. Saya merasa cukup bila sabarku telah melenyapkan diriku. Menurut Abdullah bin Khafif, sabar terbahagi menjadi 3. Mutasabbirun, yakni orang yang menerima sabar. Sabirun, orang yang sabar. Sabbarun, orang yang sangat sabar. Menurut Ali bin Abi Talib, sabar ibarat binatang kenderaan yang tidak pernah jatuh tersungkur. Muslimin dan muslimat sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Bicara kita tentang sabar, salah satu daripada akhlak para Nabi SAW. Dan merupakan akhlak induk. Kerana akhlak induk itu, kata ulama, ada 2. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ini akhlak induk, akhlak yang utama. Bahkan kita lihat bagaimana sabar ini yang merupakan sifat kepada ulul azmi. Allah Ta'ala berfirman, fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Kata ulul azmi iaitu rasul yang mempunyai keazaman yang kuat dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Bermula dengan Nabi Nuh AS, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua para nabi ini alaihimussalatu wassalam merupakan ulul azmi. Apa yang dihadapi oleh para nabi ini ialah ujian-ujian yang tidak mungkin dilalui oleh mana-mana manusia biasa yang lain. Namun mereka telah menunjukkan contoh tauladan yang baik dalam sabar. Hatta kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian semua anaknya. Dalam keadaan baginda masih hidup, melainkan Fatimah binti Muhammad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian cucunya. Anak kepada Zainab Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian ibu dan ayahnya. Dan kematian bapa-bapa saudaranya, atuknya. Kesemuanya ini kalau kita sebut ujian dari sebut kematian orang tersayang, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak bukan kematian isteri tercintanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Bukan dari sudut kata keji manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung banyak kata keji manusia sepanjang Rasulullah berdakwah. Dan Nabi memilih sabar dengan sabar yang baik tanpa membalasnya. Bagaimana Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fasbir bima yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang mereka katakan padamu. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang paling baik. Dan demikian juga kesabaran dakwah Nabi Nuh AS. Dan tempoh yang begitu panjang. Semuanya membenci Nabi Nuh. Semuanya memperolok-olokkannya, bukan isterinya sendiri. Bukan anaknya. Salah satu cabaran Nabi Allah Nuh AS. Jadi kalau kita nak bandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita, hanya sekelumit dan hanya debu kecil dalam nilai kehidupan mereka. Sedangkan para nabi itu manusia yang tersayang dan paling dekat dengan Allah. Bukan mereka boleh meminta sahaja kesenangan duniawi. Tetapi mereka memilih sabar. Kerana kemuliaan yang ada pada sabar. Oleh kerana itulah orang beriman dituntut untuk menjadikan kehidupan mereka ini penuh dengan kesabaran. Sebagaimana kita sebut semalam, Allah menciptakan dunia ini penuh dengan kesedihan dan ujian. Dan dunia ini dinamakan sebagai Darul Bala, negeri tempat ujian. Bila kita sebut negeri tempat ujian, maka ia akan penuh dengan kesedihan. Dia akan penuh dengan sesuatu yang kita tak mampu untuk menanggungnya. Baik telinga kita, baik mata kita, baik hati dan perasaan kita. Kerana itu mempelajari kesabaran para nabi, kesabaran orang soleh, dan mencari sebab-sebab yang membantu kita bersabar. Amat penting dan perlu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang cuba bersabar, Allah akan sabarkan dia. Sabar ni bukan benda yang kita harap datang secara automatik. Tapi kita mesti cari jalan bagaimana kita nak sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kita lihat apa yang disebut oleh para ulama dalam menyebut tentang nilai dan makna serta definisi sabar. Kata Abu Sulaiman Darani, kita ni manusia. Benda yang kita suka pun kita tak boleh sabar, bagaimana benda yang kita tak suka. Benda yang kita suka pun kita tak boleh sabar. Yang dah ada depan mata kita, yang ada dekat dengan kita pun kita tak boleh sabar. Kadang-kadang makanan memang ada dah, boleh makan. Anytime boleh makan. Pun kita mungkin tak mampu sabar. Lalu gopoh-gapah kita, gelojoh kita. Kalau benda kita suka, kita tak mampu sabar. Bagaimana benda kita tak suka? Agak-agak mampu tak sabar. Artinya di sini, Abu Sulaiman Ad-Darani menyebut yang menjadi muharrik,
Ataupun kita katakan penyebab kita tidak sabar ialah syahwat kita. Syahwat. Sebab itu para ulama menyebut di antara ibadat yang paling mulia ialah kabhus syahwat. Lawan hawa nafsu. Tentang hawa nafsu kita ni, dia nak apa yang dia rasa dia suka. Belum tentu baik. Belum tentu benda tadi beri kebaikan atau faedah kepadanya. Tapi dah perangai hawa nafsu, kita nak benda tu. Kalau kita kata A, tak boleh jadi B. Kalau kita kata B, tak boleh jadi C. Itu hawa nafsu. Kalau kita rasa nak makan nasi lemak, janganlah buat nasi goreng tak makan kita. Nafsu kita. Kalau kita kata nak kereta ni, janganlah bagi kereta lain. Marah kita. Kalau kita kata, itu nafsu. Kita meletakkan noktah pada nafsu. Akhirnya kita pun berada dalam keadaan tekanan kita sendiri. Walau tuan-tuan yang kita perlu letak noktah pada perintah Allah. Kalau Allah suruh buat, maka noktah. Tak ada koma-koma, tak ada sifat teragak-agak. Buat dan buat. Suka tak suka. Tapi dalam perkara bersifat nafsu, jangan dinoktahkan. Kadang-kadang kita nak beli rumah ni. Saya Ustaz tak boleh rumah ni, tak nak beli rumah lain. Kita noktahkan. Apakah kita rasa baik sangat rumah tu? Bila tak dapat, kita pun marah dan sebagainya. Walau mungkin rumah lain lebih baik. Kita kalau nak pekerjaan, nak kerja tu je. Tak dapat kerja tu, takkan. Sebab saya punya CJ memang untuk kerja tu, contoh. Kita cuba noktahkan perkara syahwat. Sebab itulah kita diuji. Dan kita tak akan mampu menanggung. Contoh dalam urusan dunia, jangan dinoktahkan. Apa pun boleh. Jangan dinoktahkan. Kalau orang ni misal kata, kita kadang-kadang cakap, saya nak anak perempuan. Anak pertama saya mesti perempuan. Tiba dapat lelaki. Marah dia. Dia cuba noktahkan. Akhirnya anak lelaki itu diperempuankan. Dipakaikan gelamar, dipakaikan pakaian perempuan. Dibiarkan rambut panjang. Dia jadi maknya. Setengah ibu berbuat demikian. Seorang anak lelaki, dia noktahkan itu kehendak. Dapat anak perempuan. Dilelakikan. Ya, dipakai ke pakaian lelaki, jadi tomboy. Tentang ini nafsu. Dalam urusan kita dengan nafsu, lawan, yang pernah saya katakan tadi, jangan dinoktahkan kehendak nafsu. Tuan-tuan tak dapat A, melihat mungkin Allah nak beri lebih baik. B, C, D dan sebagainya. Anak saya tak boleh masuk universiti tu, masuk universiti ni, mungkin itu lebih baik. Anak saya tak boleh kerja tu, dapat kerja ni, itu lebih baik. Kalau tidak, dalam ujian yang bila kita memilih nafsu kita, maka Allah tak akan bantu dalam kesabaran kita. Bila kita tidak memilih nafsu kita, Allah bantu kita untuk sabar. Kalau kita pilih sesuatu berdasarkan nafsu, tak dapat, kita ngamuk lah. Bila mana kita dapat benda tu, lalu kita diuji dengan benda tu, maka kita tak akan mampu sabar. Ramai mana orang, sebagai contoh bercinta lah. Bagi dia nak kahwin orang tu, tak nak kahwin orang lain. Kok mana pun, bomoh ke, cara-cara, apa saja cara, asal dia dapat. Bertentang dengan syarak ke, dia tak kira. Kalau dia kata nak perempuan tu, nak lelaki tu, dia guna semua kaedah. Dia kalau dia guna kaedah halal, tak ada masalah lah. Kaedah haram lah. Guna untuk bomoh lah, main buat mengasih lah, penunduk lah, itu dan ini. Akhirnya dia pun dapat. Akhirnya dia tak mampu sabar dengan keinginan pasangan. Kemudian mereka pun habis macam tu. Tak mampu sabar. Tetapi, kalau kita tidak noktahkan nafsu, lalu Allah uji kita, Allah akan bantu. Oleh sebab itu, kita sentiasa diajar, dalam memilih kita pun beristikharah. Kita pun berdoa, kita pun mohon berkat. Kita tak tahu benda ni. Waktu kita memilihnya secara nafsu, mohonkan keberkatan. Moga bila datang ujian pada benda kita pilih, Allah tolong kita. Kita pilih pekerjaan ni. Kalau datang ujian dalam pekerjaan ni, maka Allah tolong kita. Tapi kalau saya katakan, kita menoktahkan nafsu, kok mana pun nak ni je. Saya tak nak kerja lain. Dia bukan label saya, bukan standard saya. Akhirnya bila dia uji dengan pekerjaan tu, dia pun berhenti. Sebab itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani, kita ni benda suka pun, kita tak boleh sabar. Apa tadi benda kita tak suka. Berarti nafsu kita tadi.
Sabar bukan benda yang senang sebab lawan nafsu. Contoh melawan ombak, jauh lebih mudah daripada melawan nafsu. Bahkan melawan bala tentera yang datang menyerang, jauh lebih mudah daripada melawan hawa nafsu. Dia berada dalam diri kita senantiasa. Dia menetap dan dibantu dengan bisikan-bisikan syaitan. Apatah lagi hawa nafsu untuk melanggar perintah Allah. Kata Zunnun al-Misri, sabar ialah menjauhi hal yang bertentangan. Apa maksud hal bertentangan? Hal yang menyalahi syarak. Itu asas sabar. Apa sahaja yang menyalahi syarak, bermula daripada yang makruh sampai yang haram. Kita tahu yang perkara yang dilarang oleh syarak ni ada dua. Satu namanya makruhat, ke makruh. Satu namanya muharramat, perkara haram. Ingat, perkara makruh juga Allah larang. Walaupun larangannya tidak menyebabkan dosa. Larangan makruh taklah menyebabkan dosa. Namun ia adalah kemuliaan. Dia adalah kemuliaan. Bila Nabi SAW melarang macam ni, jangan makan benda berbau sebelum datang ke masjid. Kalau dalam masyarakat Arab, makanan yang berbau itu bawang-bawang. Mereka suka makan bawang secara mentah. Bawang putih mentah, bawang merah mentah, bawang besar mentah. Dia biasa orang Arab tak ada bawang merah lah, dia ada bawang besar. Bawang besar, bawang putih. Kita ni ada bawang besar, bawang kecil, bawang merah. Bawang tak bawang merah, macam banyak jenis. Bila Rasulullah menyatakan, man akala thuman au basalan, fala yaqrabanna masjidana hadha. Siapa yang makan bawang besar, siapa yang makan bawang putih, jangan datang masjid. Jangan datang masjid. Balik ke rumah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, man akala basalan, man akala thuman au basalan, siapa makan bawang putih ataupun bawang besar, jangan masuk masjid. Fa innal malaikata tata'azza. Kerana malaikat terganggu dengan bau mulut yang busuk. Dalam masjid ini ada malaikat. Malaikatlah yang menjadikan masjid, tempat solat berjemaah ini munawwar, bercahaya senantiasa, makmur, tenang. Contoh bila masuk masjid, tenang. Sebab itu cepat ngantuk di sini, tenang sangat. Kita masuk masjid, kita akan tenang. Kerana limpahan malaikat. Kita duduk tempat-tempat yang baik, ada limpahan malaikat. Kita tak nampak. Kalau kita nampak, nescaya ia menjadi majlis paling kita bangga sekali. Dan kehadiran makhluk terpuji, makhluk paling mulia. Malaikat ni, dia tak boleh bau busuk. Sebab itu Imam Malik rahmatullahi alaihi, bila di kuliah, dia akan nyalakan setanggi. Ataupun kita katakan, haruman. Dia wangi. Bukan memakai minyak wangi yang paling baik. Abu Hanifah juga begitu. Dengan Abu Hanifah, walaupun dia tak ada, bau yang ditinggalkan orang kenal. Tak ada Abu Hanifah dekat sini. Bau ditinggalkan. Mereka ini memakai minyak wangi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun tubuh baginda dah bau wangi. Ummu Aiman pernah mengambil peluh Rasulullah SAW dan meletakkan dalam botol kerana peluhnya wangi. Peluh baginda. Tapi Nabi tetap pakai minyak wangi. Menjadi contoh kepada kita umat Islam. Khususnya lelaki. Maka bila seorang tu makan bawang besar, bawang putih, maka dia tak disunatkan datang masjid. Makruh. Dan dikiaskan dengan semua benda lain. Contoh makan durian ke, makan petai ke. Makan benda-benda busuk. Bau. Ni kalau kita sendawa, boleh pengsan orang sebelah ni. Kalau kita makan, maka kita tak digalakkan. Bukan sekadar ganggu jemaah, ganggu semua orang. Tapi tak sunat, tak sunat. Awak tak sunat solat jemaah. Supaya kita jangan makan benda tu. Sebelum mendatangi solat jemaah. Nak makan petai, nak makan benda-benda bau ni, biar lepas solat lah. Jangan kita ke mana kita nak pergi solat. Baik, bila kita sebut bawang, yang dimaksudkan dengan bawang ialah bawang mentah. Adapun dimasak tak apalah. Tuan-tuan makan daging merah, ayam merah, memang ada adunan bawang-bawangnya.
Tapi sudah dimasak dan dia sudah menghilangkan baunya. Itu cerita yang mentah. Walaupun bukan budaya kita makan mentah. Bukan budaya kita jenis makan bawang besar mentah. Kalau dalam budaya Arab betul. Bila kita duduk di negara Arab, saya duduk negara Arab, kita pun makan mentah. Ambil roti, ambil bawang besar, gigit. Rasa dia macam apple. Tapi kalau bawang kita tak boleh. Pedas. Bawang dia manis. Biasa ambil makan bawang, makan roti. Jadi sedap. Maka budaya makan perkara-perkara yang busuk. Termasuk carrots, daun-daun sup dia makan secara mentah. Bau kuat. Ia mengganggu. Walaupun Nabi SAW menyebut tentang bawang besar, bawang putih. Semua benda-benda yang berbau kata para ulama. Yang mengganggu. Kata ini larangan walaupun makruh. Kita belajar, bersabar. Jangan makan. Ke mana kita nak solat, kita nak bermunajat. Tapi kalau makan dah gosok gigi betul-betul. Gigi betul. Biar benda tu dah tak bau. Kalau kita dah bersihkan mulut kita dengan baik, okey boleh. Saya tadi makan bawang besar, makan. Tapi saya nak ke masjid, okay, basuh. Ataupun gosok gigi awak dengan betul. Wangikan mulut awak dulu. Okay, masuk. Kalau kita berjaya menghilangkan baunya, silakan. Kalau tidak, kerana ia mendatangkan mudarat pada orang lain. Bukan mudarat pada, ataupun kita sebut, mengganggu malaikat. Ini yang dimaksudkan oleh Zunnun, menjauhi perkara bertentangan, mukhalafat. Dan juga termasuk benda yang haram. Sabar. Atau sabar untuk tidak melihat benda-benda maksiat. Mendengar umpatan. Sabar untuk tidak menyebarkan fitnah. Sabarkan diri. Kita kadang-kadang tahu satu berita, cepat je nak sebar. Takut. Tabayun, tak rasa berusaha. Tapi bukan maksudnya kita mungkin selamat 100%. Tapi kita ada usaha. Kadang bila sikap orang Islam mendapat satu berita, kita akan cek. Kita akan cek, itu biasa. Tapi tak mungkin kita selamat 100%. Kadang-kadang terlepas juga. Namun bila mana terlepas, kita boleh tarik balik. Itu mungkin kesilapan saya. Saya tarik balik. Tak ada orang 100% maklumat keluar mulut dia semua tepat. Tidak ada. Namun saya katakan, kita adalah usaha untuk tabayun. Terutama ni zaman-zaman viral. Zaman-zaman kita sebut, orang suka viral. Semua berita. Kedai mahal dia viral. Orang jahat dia viral. Barangkali tak betul. Barangkali salah. Barangkali tak macam dia kata hanya kerana perbalahan peribadi dia. Hanya kerana kebencian dia. Kita jangan viral. Kalau orang buruk-burukkan kedai, buruk-burukkan orang, jangan cepat kita viral. Jangan. Kita memang ia jadi satu fitnah yang kita sebarkan. Memanglah kita tak suka mana-mana kedai layang tak baik. Mana-mana orang buat itu dan ini. Tapi kita memang ia cuma masalah peribadi dia berdua. Kalau disebarkan, lalu kita pun sebar sekali. Akhirnya kita termasuk dalam golongan pembohong-pembohong ni. Kita orang bila digaduh, biar digaduh seorang. Termasuk juga kadang-kala orang-orang yang dah mati. Dulu masih hidup, kita tahu dia ni walker lah, itu teruk. Tapi lepas tu dia pun meninggal. Maka kita jangan lagi menyebarkan keaiban orang mati. Menyebut keaiban orang mati. Walaupun masih hidup kita tak suka. Dia kritik sana, kritik sini. Tiba dia mati. Apa yang dianjurkan, dia ajar kepada kita. Dan Nabi SAW menyatakan, Udhkuru mahasina mautakum wa kufu amasawihim. Sebut benda yang baik kepada orang yang sudah mati. Dan simpan, tahan diri daripada bercakap benda yang buruk. Yang buruk-buruk jangan. Maka ini antara benda yang kita perlu patuhi. Menentang hawa nafsu. Kata Zunnun al-Misri, bahawa sabar itu lawan hawa nafsu pada perkara yang bertentangan yang dilarang. Kemudian bersikap tenang ketika menelan pahitnya cubaan. Baik, bila ada cubaan, kita dah sebut dalam semalam, cubaan ni ada dua. Satu cubaan yang kita usahakan, satu di luar usaha kita. Cubaan yang kita usahakan ialah dalam melaksanakan perintah Allah. Itu kita usahakan. Kita semayang, kita pergi umrah, kita pergi haji, kita mengaji. Maka kita sabar. Buat secara istiqamah. Yang kedua, cubaan yang kita bukan kita usahakan. Umpama demam, batuk. Kita tak usaha benda tu untuk demam, untuk batuk. Kita cuba elak. Tiba-tiba datang ujian tu.
Ujian batuk, ujian demam, sesema, sakit perut. Datang ujian penat. Itu ujian yang bukan daripada usaha kita. Kalau tu Ustaz, dia memang minum air batuk, waktu dia batuk. Kita tetap panggil itu bukan usaha dia. Sebab tak ada orang makan sesuatu untuk sakit. Mereka dia makan sesuatu sebab sedap. Tak ada. Kenapa awak minum air batuk? Sebab nak suruh batuk. Tak ada. Kita tak jumpa. Kenapa awak makan sambal belacang? Nak suruh sakit perut. Saat tu makan. Tak orang akan kata saya makan ni sedap ni. Tak. Kenapa awak makan ni? Sebab sedap, sebab selera. Lepas tu kencing manis naik ke, darah tinggi naik. Itu cerita ke belakang lah. Tak ada orang kata kenapa makan ni? Nak suruh darah tinggi naik. Tak ada. Jadi, kita sebut penyakit-penyakit ini ialah ujian yang bukan usaha kita. Bukan usaha. Tapi ibadat-ibadat satu ujian kita usaha. Kita berusaha pergi umrah. Maka kita sabar. Dan ujian yang kita usahakan. Atau ujian yang bukan kita usahakan, dia datang. Maka belajar sabar, kata Zunnun Al-Misri. Kemudian menampakkan sikap kaya waktu diuji susah. Tuan-tuan kita, perangai kita manusia. Bila kaya senyap, bila susah bising. Perangai kebanyakan manusia. Jarang orang bila kaya, dia nak cerita ke orang supaya dapat berkongsi nikmat. Tapi kalau dia susah, dia nak kongsi semua orang, biar berkongsi musibah dia. Kata Allah ajar kita dalam Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Nikmat kita cerita. Untuk apa? Buka ruang untuk berkongsi. Barangkali bila kita cerita nikmat, bagaimana dikongsi nikmat kita, dia mengambil semangat daripada kita. Saya alhamdulillah berniaga, untung banyak. Orang ni pun ambil semangat untuk dia juga berniaga. Contoh. Atau bila mana kita menyebut nikmat, supaya mendekatkan orang pada Allah. Alhamdulillah saya jaga ibadat saya. Allah murahkan rezeki saya. Kalau orang pun, saya selama ni, barangkali sebab tak jaga ibadat ni, maka dia pun jaga. Maka nikmat-nikmat ini, kita sebut. Cuma dia ada syarat sebut. Pertama, waktu mana kita sebut nikmat bukan untuk berbangga, sombong, tidak. Yang kedua, bukan untuk menghina orang lain. Bukan menghina. Yang ketiga, kita tak sebut nikmat di hadapan orang yang dengki pada kita. Jangan sebut nikmat pada orang dengki pada kita atau musuh kita. Kerana kalau tuan-tuan sebut nikmat itu pada orang yang dengki dan musuh, maka dia akan memfitnah kita dengan nikmat itu. Nah. Habis kita nak cerita nikmat kita pada siapa? Kita cerita nikmat pada orang yang boleh mengambil manfaat daripada nikmat kita. Wa imma motivasinya. Wa imma ilmunya. Wa imma untuk menunjukkan syukur kita pada Allah. Kita beritahu alhamdulillah. Allah murah rezeki saya setahun dua ni. Saya kerja, saya itu, saya ini. Maka orang lain turut bergembira sebab sebahagian kawan-kawan kita, mereka ingin bergembira dengan nikmat kita. Mereka seronok dengan kita berniaga bagus. Bukan mereka nak duit kita, seronok. Alhamdulillah berjaya dah haji tu, haji ni pun dah berjaya. Kita seronok. Seronok dia dah pergi haji, seronok dia dah pergi umrah. Nikmat. Kita ceritalah, tahun lepas alhamdulillah dapat pergi umrah. Kita, alhamdulillah, dapat juga pergi umrah. Dapat juga pergi haji. Kerana sebahagian sahabat-sahabat kita, dia merasa bahagia bila mendengar nikmat kita. Bahagia. Dia dengar kita dah kahwin, dah ada anak alhamdulillah. Lama tunggu baru dapat anak. Alhamdulillah kita pun seronok. Teruja. Dengar dia dapat anak. Kerana kita kawan baik dia. Dia dah lama tak kahwin, tiba dengar kahwin. Kita pun teruja. Seronok. Suka kita dengar sahabat-sahabat kita kahwin. Kita teruja dengan kawan kita. Dah lama bisnes baru untung. Kita teruja. Dan ini sahabat-sahabat baik. Jadi kalau kita cerita nikmat, jangan cerita sebab sombong. Jangan cerita sebab nak hina orang. Jangan cerita pada orang dengki pada kita. Atau orang yang cuba mengambil kesempatan. Dia pantang dengan nikmat siap. Dia mulalah. Nak sakaunya kita. Sakau. Tapi orang lain saya kata dia sayang kita. Dia cinta kita. Dan orang-orang yang saya dengan cerita nikmat tadi memberi motivasi pada dia. Bukan meningkatkan iman dia. Jadi saya kata saya alhamdulillah. Bila kita ikut jalan yang betul. Bila kita jaga hukum akal. Allah limpahkan rezeki. Dia pun jadi ingatan pada dia. Allah selama ni saya tak bayar zakat. Selama ni saya abaikan sedekah. Kerana itu Allah tak bagi saya rezeki yang baik. Akhirnya dia pun tambah iman dia. Jadi tuan-tuan, bila kita susah. Jangan tunjuk sangat susah tu. Itu adalah sebahagian daripada nilai sabar.
Bila ketika mana susah tunjuk kita senang. Kali ini yang pertama, menjadikan musuh kita tak ada modal. Sebab musuh kita memang nak tunggu kita sedih. Yang pertama nak tunggu kita sedih namanya syaitan. Innama yuridu syaitan yahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya syaitan dia nak orang beriman tu sedih. Kerana sedih ni bukan sifat terpuji dalam ujian. Kalau kita sedih, kita fikir kita ni syurga ke neraka, itu bagus. Yang kita dah bincang tentang al-huzn. Tapi sedih dalam urusan dunia bukan benda yang terpuji. Kita sedih sebab tak dapat kerja. Jangan sedih. La tahzan, jangan sedih. Sedih itu tak elok. Kerana ruang rezeki ini terbuka luas. Kita sedih bila hilang nikmat. Jangan. Sebab kata para ulama, antaranya Umar bin Abdul Aziz menyatakan, bila mana seorang tadi diuji dengan, diambil dengan satu nikmat. In fantaza'aha, Allah ambil nikmat tersebut. Fa'adha makanaha sabr. Lalu dia pun letak tempat di mana hilang nikmat dengan sabar. Illa makana awadahu khairan mimman taza'ahu. Melainkan Allah akan ganti tempat yang mana dia hilang nikmat dengan benda lebih baik pada itu. Kata saya bila tak dapat job interview ni, saya pun sedih. Saya pun fikir balik nikmat dunia, jangan sedih. Jangan sedih. Saya sabar. Akhirnya Allah ganti saya job lebih baik pada itu. Tempat kerja saya dekat rumah. Senang dekat rumah. Ni waktu lunch hour atau waktu makan tengah boleh makan kat rumah. Boleh buat kawan-kawan sekali dengan bos-bos sekali. Sebelah rumah. Maksudnya, kita dapat lebih baik. Sebab itu bila kita susah, saya katakan yang pertama, suruh kita sedih syaitan. Seolah kita dah mati dah dengan susah. Sebab kita kena buang kerja, sebab tak ada kerja, sebab kita tak dapat pangkat, sebab kita tak dapat zuriat, sebab kita tak dapat jodoh, sebab kita tak dapat award, sebab kita tak dipuji, sebab kita dikeji. Ini semua hal dunia. Syaitan memang suka menjadikan benda-benda tu semua alat untuk menyedihkan kita. Contoh kita ganti sedih tadi dengan sabar. Kawan-kawan kita semua dapat award belaka, dapat naik pangkat. Semua dah naik dia punya gaji dia. Sabar, ada waktu kita. Ada waktu, kadang-kadang kalau kita tengok balik tuan-tuan. Kawan saya ni naik gaji 1,000. Saya naik macam biasalah RM78 setahun. Dia naik 1,000 cemerlang. Okay, saya pun compare. Ni masuk kerja sama ni. Starting 2,000, dia pun 2,000. Sekarang gaji dia dah 5,000 contohlah. Saya baru 3,000. Masuk sama. Interview sama. Tiba dia laju pada saya. Allah bagi pada dia. Tuan sabar. Kerana walaupun rezeki kita mungkin ataupun pendapatan kita tak sama. Tetapi akhirnya kita nampak perbelanjaan tu sama. Ataupun kita katakan dari sudut kepuasan berbelanja itu sama. Kawan saya dah gaji 5,000, dia pakai kereta besar sikit. Dia bayar bulan dia 1,500 misalnya. Saya pakai kereta kecil je. Bayar 500. Dia bayar 3 kali ganda. Sampai sama kat kuliah. Sama-sama besar depan. Dia gaji 5,000 datang masjid. Naik kereta besar sikit. Saya gaji 2,000, 3,000. Oh sampai masjid. Sama-sama. Duduk dan sama-sama dengan kuliah. Sama-sama tidur. Sama. Artinya dari sudut tu sama kita. Tak ada beza. Kita pun tengok dia pergi makan kedai mahal sikit lah. Ada aircon. Kita kedai aircon original tu. Angin kuat tu. Dia makan kedai aircon tertutup. Keluar sama-sama kenyang. Akhirnya beratur jambang sama. Kamu sama. Makan. Tengok. Sama. Jambang kat masjid. Beratur. Nak sembahyang asar pula. Contoh. Jadi bila kita tengok balik. Tak ada beza sebenarnya. Bila ibarat kata pepatah Melayu. Besar peruyuk. Besar kerak. Dah besar peruyuk. Automatik kerak je dia besar. Tuan-tuan ada duit banyak. Automatik nafsu nak membeli tu lain. Kita beli beg RM50. Dia beli beg RM500. Kita beli jang RM50. Dapat hadiah 1 jang lagi. Kita beli. Dia beli harga jang RM5,000. Tapi nilainya sama. Dari sudut waktu. Bila kita sedar mana, oh tak apalah, naik tak naik. Akhirnya sama. Jarang kita jumpa orang, bila gaji dia naik, dia tak berubah cara hidup. Jarang. Kebanyakan manusia, bila mula bertambah nikmat, dia akan ubah cara hidup.
Dia tak pakai dah jubah Maidin tu. Jubah dia tempah. Dah mahal lah. Jubah Maidin RM19. Saya tak boleh pilih sangat lah. Dia punya kadang besar-besar sangat. Boleh buat masuk adik kita sekali dalam tu. Jubah kita tempah lawa sikit nampak fit. Tapi sama kan pakai jubah semayang. Bila kita cuba rendahkan sikit nafsu, sebenarnya kita sama dalam nikmat. Rendahkan sikit nafsu. Tapi kalau kita cuba besarkan nafsu, tidak pernah nikmat itu cukup. Kerana nafsu menenggelamkan semua nikmat. Jadi kalau tuan-tuan rendahkan nafsu, tuan-tuan akan dapati nikmat itu besar. Tapi kalau tuan-tuan biarkan apungkan nafsu, tuan-tuan nampak nikmat itu kecil. Artinya yang membesarkan, yang mengecilkan nikmat ini nafsu. Nafsu. Atau orang makan dengan harga macam ni, ini makan harga macam ni. Ini nafsu. Tak dia makan benda Korea belaka Ustaz. Mahal. Tapi natijah dia sama. Kita makan benda-benda air tangan bonda belaka ni. Air tangan mak kita je. Air tangan bini kita je. Akhirnya sama. Dua-dua kena darah tinggi belaka. Dua-dua. Dua-dua kena penyakit sama. Kalau makanan tak sama. Artinya natijah kehidupan kita nampak. Tak ada beza. Tuan-tuan berkereta besar, yang kereta kecil. Natijah kehidupan nampak sama. Akhirnya kita, kalau kita jenis orang-orang yang baik, sama-sama ke masjid. Sama-sama kita dengar kuliah. Dan last sekali sama-sama mati. Habislah cerita nikmat-nikmat yang kita dengki ataupun rasa terganggu. Jadi kita dah sebut bahawa bila kita susah, jangan tunjuk susah. Kerana syaitan suka memperlihatkan kesedihan kita. Yang kedua yang menjadi musuh kita, ialah orang yang memang tunggu kita sedih, musuh-musuh kita manusia ni. Yang dengki-dengki kat kita. Padang muka, dah susah dah dia. Padang muka. Orang ni tunggu kena musibah sikit. Dia tahu siap, dia pun mula. Karang cerita tentang kita. Nak melempiaskan kemarahan. Dulu tengok, anti sangat hospital. Mati masuk hospital tu. Orang yang dah lama ni. Cari poin. Marah. Tuan-tuan, sebab itu kita sembunyikan. Bila mana kita kena musibah, bila mana kita susah, tak payah cerita. Kalau kita meniaga bankrupt, tak payah cerita. Macam mana bisnes? Alhamdulillah, okey. Nampak macam tak okey. Okey. Nampak macam tutup tak? Kita buka cawangan luar negara. Dia nampak, saya tak susah. Saya nak rehat sikit. Nak tumpu yang ni dulu. Nanti yang ni pula. Bukan sebab tu. Tak ada. Okey, alhamdulillah rezeki ada. Jangan tunjuk susah. Khususnya saya katakan, yang menjadikan kita sedih, itu syaitan nak. Dan orang yang dengki kita, itu yang mereka sedang cari. Mereka sedang mencari mana lemah kita. Mereka duduk belega kat kita. Duduk raung kat rumah kita, benda musibah dia ni. Mereka raung oleh khabar-khabar yang datang daripada kita. Tak sembunyikan. Jangan musuh kita tahu. Kita sakit mata pun jangan musuh tahu. Sakit mata dia pakai spek hitam tu. Orang pun nampak spek dia mahal. Bukan mata kita sakit. Mahal spek dia tu. Jadi, kata Zunnu'al Al-Misri, dalam cubaan kehidupan, kesusahan, jangan tunjuk susah. Khususnya saya katakan yang boleh menyebabkan kita sedih, itu syaitan nak. Dan yang menyebabkan musuh kita. Bila seorang ulama namanya Shuraih Al-Qadhi, datang seorang mengadu masalah kat dia. Dia tuan guru saya ni masalah tu, masalah. Kata Shuraih, saya nak beritahu awak satu benda. Awak tahu tak mata saya? Salah satunya buta. Isteri saya pun tak tahu. Dia mata dia tu nampak memang jelek. Satu tak nampak. Ada kan kadang-kadang kita tengok. Dia ada saraf dia rosak. Ada sahabat saya seorang. Mata dia sebelah memang tak nampak. Sebelah je ada. Dia kalau pakai spek kena tutup tu. Jadi kata Shuraih Al-Qadhi. Saya Allah uji ni sakit mata 20 tahun. Dia cerita pada orang ni supaya orang ni dapat semangat. Saya tak pernah sedih dan saya tak pernah beritahu orang. Dia beritahu orang ni untuk orang ni ambil satu kekuatan. Dan isteri saya pun tak tahu. Kata orang paling dekat dengan dia, isteri. Jarang orang boleh sembunyi ujian daripada isteri dia, jarang. Pasangan kita ni tuan-tuan memang gedung rahsia. Maksudnya semua rahsia kita dia tahu. Duit kita banyak mana, kita pergi kat mana semua tahu. Password kita semua dia tahu. Ini secara umum lah, anak isteri kita, suami kita,
Orang yang tahu masalah kita. Tapi ada orang yang Allah berikan dia. Dia boleh sembunyi masalah dia pada pasangan dia. Kekuatan dia. Sebab kita sebut orang yang mampu tahan ujian, mampu sabar. Ini orang yang kuat, orang gagah. Gagah. Dia kata kalau dia syurai, aku ni 20 tahun diuji dengan buta sebelah. Dan isteriku tak tahu. Dan aku tidak pernah mengeluh. Dia saja beritahu orang ni, kawan baik dia ni, supaya jangan cepat tunjuk sedih bila ujian. Tuan-tuan, jangan bila kita diuji tunjuk lemah sangat. Baru diuji sikit dah tunjuk lemah. Baru diuji sikit dah mengadu sana, mengadu sini. Tulis dalam Facebook ni ujian ni. Macam pesona ujian dia. Tuan-tuan, diam dia. Yang gunakan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Sebenarnya kita kata kita yakin di sebalik sabar ada gantian. Tuan-tuan, makin kuat sabar kita, makin besar gantiannya. Bukan sabar itu sendiri. Ialah pemberian yang paling agung. Bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, ma'u'tiya khairan wa awsa' minas sabr. Ma'u'tiya ahadan khairan wa awsa' minas sabr. Tak ada satu pemberian yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan pada hamba-Nya selain daripada sabar. Contoh, kalau Allah beri kepada kita rezeki melimpah banyak, melimpah ruah, rezeki kita banyak. Dengan Allah beri kita sabar, sabar itu jauh lebih baik pada rezeki yang banyak. Kalau Allah beri kita sekian pangkat dan jawatan, dengan Allah beri kita sabar waktu dapat ujian, sabar itu jauh lebih baik daripada segala jawatan dan pangkat. Kerana tuan-tuan, tak ramai orang boleh sabar. Mereka orang yang Allah berikan kesabaran. Sehingga mereka boleh sabar dengan sabar yang kuat. Dan ini yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi-Nya. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ucapan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Fasabrun jamil. Apa maksud fasabrun jamil? Sabar yang indah. Sabar yang tidak mengeluh pada makhluk. Kata sabar paling indah sekali ialah kita tak pernah mengeluh pada makhluk. Sehingga makhluk tak tahu kita ada masalah apa. Sebab kita sedang sabar yang indah. Orang nampak kita biasa-biasa je. Okey je dia. Dia nampak biasa. Padahal kita ada masalah dengan isteri kita. Ni kita tekak bini ke, tekak dengan suami. Tapi kita tak cerita korang dia. Orang nampak kita bahagia. Kan kita orang sabar. Ni tak. Dia balas sikit je bini dia. Ni semua tahu. Follower dia 5,000 tahu. Akhirnya yang gaduh kecil tu jadi besar sebab ni bukan batu api banyak. Kita kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik. Jadi besar. Semua orang tahu. Ada orang yang sabar. Walaupun dia gaduh adik-beradik. Orang tak tahu. Okey. Tak ada masalah. Sebab dia tak akan menggunakan ruang untuk buruk-burukkan adik-beradik dia. Walau dia gaduh. Dia diam. Cukuplah kita kira kita adik-beradik. Setakat kita je lah. Tak payah nak cerita orang tu orang ni sehingga membuka persepsi yang tidak baik. Sama juga kalau kita katakan kita ada clash dengan pasangan kita. Tak payah nak cerita ke orang. Melainkan tuan-tuan cerita pada orang yang boleh bagi solusi yang baik, nasihat yang baik, doa yang baik. Itu tak apa. Saya ceritakan diri Zat sebab supaya didoakan untuk saya. Kita cerita ke mak kita biar mak kita doakan. Kita cerita pada orang soleh biar didoakan. Supaya tak berpanjangan, berbalang. Itu tak apa. Itu dia benarkan oleh syarak. Ini yang saya katakan jenis cerita semua orang ni. Asal jumpa orang duk ngeluh. Seolah orang nampak dia ni musibah yang berjalan. Musibah berjalan. Ini bukan cara kita. Jadi, kalau kita susah, jangan tunjuk susah. Kalau kita sakit, jangan tunjuk sakit. Itu nilai orang sabar. Kata ulama, maksud sabar ialah, walau ditimpa dengan ujian, tetap berakhlak baik. Atau disebut dalam bahasa Arab, al-wuquf ma'al bala bihusnil adab. Iaitu, kita bila diuji oleh Allah, kita pun sabar. Dengan menunjukkan semua akhlak yang baik. Seperti apa? Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan doa-doanya. Itu adab yang baik. Dengan perkataan-perkataan yang baik. Jangan duk maki hamu. Kereta rosak. Kita duk maki hamu ke kereta. Jangan. Tak payah maki hamu. Dah sampai masa dia rosak. Dia ada seorang wanita. Bila untanya lambat jalan. Dia maki hamu unta. Dia laknat unta dia. Dan Nabi SAW mendengar. Lalu kata baginda SAW,
Suruh perempuan tu turun dari unta ni. Suruh dia turun. Kerana tidak akan mengikuti kita unta yang dilaknat. Tak boleh ikut kita, musafir. Dan suruh perempuan tu naik kenderaan ni. Kerana di antara benda yang kita dilarang, melaknat kenderaan kita. Tak boleh laknat. Contoh kalau tuan-tuan naik kereta tiba rosak, tak payah laknat dia. Dia laknat guna lagi. Jadi musibah pada kita. Kalau nampak rosak dah sampai masa. Mungkin salah kita tak servis. Mungkin salah kita nak kereta macam Ferrari, beli murah. Salah kita lah tu. Nak kereta bagus tapi nak beli harga paling murah. Harga timbang kilo je. Tiba rosak. Minyak hitam tak nak tukar. Minyak pun tak nak isi, dia suruh bergerak macam mukjizat macam tu. Tiba bila rosak, dia marah kereta ni, maki kereta ni. Dia marah owner dulu. Ni owner dulu ni, jual aku ni. Dia marah. Tu setengah-setengah orang, dia serik jual korang. Sebab bila kita jual korang, rosak, kita pula kena maki. Kita dah cakap kereta ni sekian-sekian. Pada ada 5 tahun dia beli, rosak. Dia maki lagi yang owner yang pertama tu. Yang jual ke dia. Senang-senang kita jual kat kedai. Kerana ada masalah kita. Kita ni tuan-tuan bila ada kenderaan nak jual lah ke kawan-kawan. Jual murah-murah kawan-kawan. Dan kita pun beritahu ni ada rosak sekian-sekian. Kawan kita pun tahu. Misalnya. Tapi bila dibeli setengah, saya tak kata semua. Setengah mereka masih belum berhenti menyalahkan owner lepas. Belum berhenti. Jadi bila orang kita tahu akhlak dia macam itu, tuan-tuan jangan jual dengan dia. Dia jadi gaduh kita. Dan kita elok-elok jadi gaduh. Kadang-kadang dia yang lenjang tu kuat, bukan kita. Kita boleh kereta tu buat slow, boleh ke dia 400 dia buat. Boleh habis minyak, tiba rosak dia marah kita. Jadi musibah. Bila satu ketika Umar Al-Khattab dia beli kuda. Nak beli kuda. Lalu Badui ni jual. Okay, boleh. Tapi kata Umar Al-Khattab, saya nak test drive. Kata Badui sila. Umar Al-Khattab pun test drive. Tiba ada benda tak kena dia esok. Adalah cacat. Lalu Umar Al-Khattab kata, tak nak beli lah. Kenapa? Rosak. Lalu kata Badui, waktu saya beri kepada Tuan, dia elok. Tak rosak. Tuan yang rosak kan? Kalau Umar Khattab pun risau, tak apa, saya beli. Saya yang rosakkannya. Masa saya serah tu elok-elok. Tapi selepas mungkin Umar Khattab ni pecuk laju, geng kaki pecuk. Umar Khattab ni dia bukan jenis buat slow kenderaan dia. Kenderaannya terkenal dengan laju. Dia memang kaki pecut. Ini tiba ya dia pecut. Mungkin kuda tadi tak sehebat pecutan yang dia nak. Itu ada lagi lecoh kaki. Jadi dia hantar balik. Kata Badui, waktu saya beri pada Tuan, ya elok. Tuan yang rosakkan, saya tak akan ambil balik. Mereka kata, okey, terima. Itu kaedah dia. Kadang-kadang itu ada masalah. Tapi kalau kita jenis orang yang kita tengok, dia beli, dia tak salahkan kita, okey, silakan. Tapi kalau tuan-tuan ada kenal kawan-kawan kita berpenyakit macam tu, jangan dijual lah. Nanti gaduh, elok-elok baik gaduh. Jual kedai tu senang. Tolak kedai. Maka ini benda-benda yang kita halusi dalam kita mengadu masalah kepada orang atau sebagainya. Dan kata ulama' lagi, sabar ini bila mereka melihat kepada pembalasan yang lebih baik daripada ujian mereka. Itu sabar. Bagaimana Allah berfirman, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan beri balasan pada orang sabar lebih baik daripada apa yang dia laluinya. Tuan-tuan, kita kalau sabar, lalu Allah akan beri lebih baik. Kita anak-anak kita ada khainah itu, lalu kita pilih sabar. Nanti kita akan lihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita jangkakan. Kita berbisnes ni, tiba-tiba ada ujian, lalu kita sabar. Pasti kita akan lihat sesuatu yang lebih menggembirakan daripada apa yang kita jangka. Kita duduk berkawan-kawan dengan orang ni, ada perangai-perangai dia. Lalu kita sabar. Pasti kita akan melihat sesuatu yang mengembirakan tentang kawan kita. Apapun tuan-tuan, kalau kita sabar, Allah akan ganti apa yang lebih baik daripada perkiraan dan hisab kita. Azam min ghairi husban, kata orang Arab. Tanpa kita jangka dia berlaku macam tu. Sebab tu bila kita didik anak-anak, kita sabar. Bila kita dengan pasangan, kita sabar. Dek kita sabar, pasti kita akan melihat sesuatu yang lebih menggembirakan daripada kita jangka. Dan kita sabar anak-anak. Tengok anak nakal, degil, sekolah, ponteng. Kita asyik kena panggil dia cikgu je.
Minggu ni kena panggil anak Ishak Okok. Minggu depan kena panggil anak Ishak Vaik pula. Kalau kita pun rosak ni, serabut anak ni. Gangguan apa anak kita. Mengaji Quran, dia boleh sorok Quran untuk guru dia pula. Mengajar untuk guru dia. Sorok rotan. Dia budak nakal. Tapi kita sabar. Akhirnya kita lihat sesuatu yang luar biasa pada anak ini. Dek, berkat kita sabar. Tentu mana-mana tanya ayah-ayah dan ibu-ibu yang didik anak-anak yang agak nakal sikit. Akhirnya ternyata anak ini anak yang berpotensi hebat. Anak-anak yang beri manfaat yang besar. Kadang-kadang kita solat kat masjid. Saya ingat zaman-zaman kita solat kat surau. Budak-budak kan suka bising. Kalau dia kuat ni masa amin dia tu. Bila amin meriah surau tu. Sebab budak-budak orang tua nak amin dah sempuk dah. Budak sebut amin. Lepas tu main balik sama main. Budak-budak. Time amin dia kuat. Time tahiyat akhir dia lah. Tahiyat akhir belakang. Sembahyang dia cuma amin dan tahiyat akhir. Sembahyang budak-budak. Dan ni kalau jadi tok imam tak sabar. Ustaz tak sabar. Kena anak-anak ini. Dan saya mereka tak jumpa pelapis-pelapis yang baik. Rupa-rupa budak ni yang duk bisi-bisi orang ni yang berguna dalam masyarakat. Kena sabar. Lepas ada seorang guru kami arwah. Dia jenis sabar dengan kanak-kanak. Sabarnya luar biasa. Kita tahu budak-budak ni kalau semayang, banyaklah dia punya honor dia tu. Bersilap, berkongfu belakang, macam-macam. Tapi ustaz ni Allah beri dia sabar dan didik. Tapi dia pandai juga bila dia kuliah, budak-budak orang nakal-nakal semua dipanggil depan saya. Duduk depan. Panggil depan. Dan dia berinteraksi dengan budak. Budak-budak ni kalau beri perhatian ke dia, dia seronok. Interaksi. So, ini antara kesabaran mereka. Ada seorang ulama. Setiap kali ke masjid dia akan bawa gula-gula. Bawa gula-gula zaman dulu lah. Dan setiap budak yang hadir dia mesti bagi gula-gula. Dididik budak-budak. Bersabar. Jadi kalau kita lihat manusia ni. Kalau kita sabar pada sesuatu. Allah akan gantikan dia lebih baik daripada apa yang dijangkakan. Kadang-kadang kita sabar dengan pasangan kita. Akhirnya kita nampak. Sabar kerana isteri ni. Akhirnya isteri kita melahirkan anak-anak yang baik. Soleh dan solehah. Sabar kerana isteri. Ini sabar kerana suami. Akhirnya kita lihat bagaimana anak-anak kita terdisiplin sebab suami kita. Ini semua benda-benda yang kita tak boleh jangka. Lepas itu sabar adalah pintu kepada hadiah misteri Allah Ta'ala pada kita. Tentang sabar, ini adalah pintu atau gerbang kepada hadiah misteri yang bakal kita dapat. Sebab hadiah misteri ini bukan hadiah menakutkan. Hadiah yang di luar kotak pemikiran kita. Kalau awak nak duit RM100 ke ataupun hadiah misteri. Dia kata, hadiah misteri lah. Dia pun bagi hadiah hantu. Tak mungkin. Bila sebut hadiah misteri, hadiah yang kita tak jangka. Lebih daripada apa yang kita jangka. Oleh sebab itu, sabar ialah pintu gerbang kepada hadiah misteri yang bakal Allah beri pada kita. Kalau kita tengok Rasulullah sabar dengan sahabat-sahabat. Yang maki dia, yang buat macam-macam. Akhirnya ini jadi pejuang Islam yang hebat. Macam kita cerita tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Rasulullah sabar dengan dia. Lalu kata Ikrimah, ya Rasulullah, sesudah dibayar Islam, pedang yang kau gunakan untuk melawanmu, pedang ini akan kau gunakan untuk membela. Ya Rasulullah, harta yang pernah aku infak untuk melawanmu, harta yang sama dan seganda daripada itu untuk membela agama. Akhirnya Ikrimah terbunuh syahid. Seorang yang musuh Islam, kepada seorang yang membuka laluan dalam peperangan, ke mana menentang Musailamatul Kadzdzab, buka satu laluan untuk orang Islam masuk menyergap orang kafir, sehingga dia terbunuh syahid. Ini Ikrimah bin Abi Jahal. Seorang yang kalau Rasulullah tak bersabar dengannya, Nabi tak akan tengok seumpama itu keindahan. Pengakhirannya. Bagaimana Rasulullah bersabar dengan Khalid Al-Walid, punca kekalahan perang Uhud. Yang akhirnya Khalid menjadi pahlawan yang tidak terkalah. 50 perang yang disertai oleh Khalid. Dan mungkin lebih, dia tak pernah kalah walau satu. Dia menjadi jenderal Islam dan tak pernah terkalah. Sehingga saya pernah cerita Umar Al-Khattab, terpaksa pecat dia, takut akidah orang Islam tergelincir. Sebab sebagian orang Islam dia kata, kalau Khalid ada, mesti menang. Maka Umar kata bimbang ni, akidah boleh tergelincir.
maka diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan diganti dengan Muthanna bin Harithah. Tapi kita kena tahu, Khalid ni memang dia gagah. Abu Ubaidah dan juga Muthanna bin Harithah juga sahabat yang gagah dan kuat. Yang kekuatannya tak boleh nak diukur dengan kekuatan orang biasa. Ini jenis perang tak reti rehat. Perang. Kalau ayung cangkul sejam, pasal nak cabut tangan. Cangkul. Tu ayung slow je tu. Mereka boleh pegang pedang duk libas 24 jam dengan kekuatan yang sama. Allah beri pada mereka. Ini Abu Ubaidah. Ini Muthanna bin Harithah. Pengganti pada Khalid Al-Walid. Tak mungkin Umar Khattab ganti pada Khalid je lemah. Tak mungkin. Mesti Umar Khattab dah cari level dia. Cuma Khalid Al-Walid ni yang menjadi perkiraan Umar Khattab. Kerana bimbang akidah orang Islam. Yang kata, kalau ada Khalid kita menang. Tak payah perang sungguh-sungguh, tak apa. Khalid ada. Pertama Umar Khattab bimbang secara akidah. Yang kedua, sikap rasa selesa menyebabkan mereka kurang alert dengan musuh. Sebab kita kan kadang-kadang kita tengok dia selesai masalah. Kita sendiri tak buat apa-apa. Kita tengok dia ni syekh hebat. Dia seorang ustaz, dia basuh pinggan dia. Akhirnya dia akan abaikan aspek-aspek lain. Akhirnya berlakulah kecuaian. Mungkin. Lepas tu kita, sebab dalam perjuangan Islam, dia adalah satu tim. Dia bukan seorang individu. Semua orang rasa tanggungjawab untuk jaga agama. Macam hari inilah tuan-tuan kita serahkan jawatan kepada orang tertentu. Ni bab dakwah-dakwah suruh ustaz je. Sebab tu Islam tak laju. Sebab kita mula rasa selesa, ustaz tu kan dah bagus. Dia lah dakwah seorang. Sedangkan tanggungjawab dakwah pada semua orang. Semua berdakwah. Tapi kita mula mengambil sikap, kita katakan, ini awak buat ni, awak buat ni, awak buat ni. Sebenarnya kita semua akan buat sama-sama. Sebab itu para sahabat dahulu, kita katakan, mereka tidak dikenali dengan, ini ustaz, tak ada. Semua mereka ialah pendakwah. Mereka berdakwah dan semua ruang yang mereka ada. Sebab itu Islam cepat, laju. Tapi kalau hari ni kita letak tugas dakwah pada orang ni, pada Jaking, pada Yaping, pada bla-bla, Islam akan menjadi pelan. Kita semua. Sama juga perang. Perang askar kan dah ada. Tetapi Islam tak pernah ajar kita macam ni. Kita semualah askar. Lepas tu zaman Nabi SAW tak ada tentera yang bersifat khusus pakai serang. Semualah tentera. Semuanya. Yang ini orang panggil tenaga kerahan. Zaman Islam dulu lah semua. Tak ada orang berpakaian seragam untuk jadi tentera. Kerana kita semua tentera. Tak ada orang dulu berpakaian seragam untuk jadi ustaz. Kerana kita semua ustaz. Dari sudut tanggungjawab agama. Kita semua orang Islam. Jangan anggap, ni yang pakai serban lebih sikit tu kena dakwah lebih sikit. Kita pakai topi je tak ada dakwah. Bukan itulah yang menjadikan Islam menjadi perlahan. Gagal memahami tanggungjawab yang sebenar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.